Dan Isabella ni juga dikatakan selalu ketawa seorang-seorang, guys. Assalamualaikum and hi guys. Okay, jadi ada subscribers I yang suggest I untuk bahaskan tentang kes ni tau. Mula-mula I tak tahu pun pasal kes ni. I ingatkan ni kes baru. Rupa-rupanya kes ni telah berlaku sejak tahun 2013, tapi baru je viral dekat TikTok beberapa hari yang lalu. Okey, jadi video yang viral dekat TikTok ni adalah tentang seorang gadis yang sedang pakai baju banduan penjara yang berwarna orange tu. And then time tu gadis ni tengah tersenyum tau bila dia tengok kamera. And background dekat dalam video tu menunjukkan yang gadis tu dekat dalam mahkamah lah. And at the same time, video tu juga berlatar belakangkan lagu daripada Ava Max yang berjudul Sweet But Psycho. Dan disebabkan video ni lah ramai orang tertanya-tanya siapa gadis yang ada dekat dalam video ni kan. And apa yang dia dah buat sampaikan dia boleh masuk penjara. Sebab dia cantik kot, muka dia innocent, dia siap boleh tersenyum lagi dekat dalam kamera. So ramai orang telah gali and korek rahsia apa yang sebenarnya budak perempuan ni buat. Okay, jadi nama gadis ni adalah Isabella Guzman. Dan Isabella ni pula berasal daripada Aurora, Colorado, Amerika Syarikat. And rupa-rupanya kisah Isabella ni pernah menjadi tajuk utama di portal berita dan juga akhbar-akhbar di barat, terutama sekali dekat Amerika Syarikat. Hal ini disebabkan Isabella ni pernah terlibat dalam kes pembunuhan tragik. Dan yang lebih mengejutkan sekali is mangsa dalam insiden pembunuhan itu adalah ibu kandung dia sendiri, iaitu Yoon Min Hoi yang berumur 47 tahun. Jadi ketika kejadian, Isabella ni masih berumur 18 tahun tau. Dan menurut laporan yang lebih creepy-nya sekali, Isabella ni telah menikam ibu dia sebanyak 79 kali guys, iaitu di sekitar daerah muka dan juga leher ibu dia. Tapi apabila di mahkamah, menurut kesaksian di pengadilan, mereka telah membuktikan bahawa rupa-rupanya Isabella ni telah menikam ibu dia sebanyak 151 kali. Dan menurut laporan, Isabella juga turut memukul ibu dia dengan menggunakan tongkat kayu baseball. Dan berdasarkan daripada keterangan ayah tiri dia, iaitu Ryan Hoi, actually sebelum ni Isabella dengan ibu kandung dia ni memang hubungan diorang tak berapa baik lah. And diorang ni selalu bertengkar, terutama sekali apabila mak Isabella ni memutuskan untuk kahwin lagi. And time tu lagilah hubungan diorang semakin memburuk. Dan sehari sebelum kejadian pembunuhan itu berlaku, katakan bahawa time tu Isabella ni dah start memang macam biasalah gaduh dengan mak dia, sampaikan dia ludah dekat muka mak dia. Korang dapat bayangkan tak? Kalau korang berani tak nak ludah muka mak korang? So dekat sini kita tahu yang Isabella ni memang consider pergaduhan dia dengan mak dia bukan setakat bergaduh mulut je tau. Saya rasa pergaduhan diorang melibatkan fizikal sekali. Dan pada hari yang sama juga, Isabella ni telah menghantar email dekat ibu dia dengan mengatakan bahawa you will pay, bermaksud kau akan membayarnya. And disebabkan email ni lah membuatkan mak dia ni semakin takut. So I rasa Isabella ni memang pemberontak lah. Dia ni I rasa memang macam seorang anak yang sangat kurang ajar, sampaikan dia boleh membuatkan mak dia sendiri takut dengan dia. Pada hari kejadian, sebelum kes pembunuhan itu berlaku, dikatakan bahawa macam biasa Isabella ni bergaduh lagi, bertengkar dengan mak dia. Dan pada hari tu juga ada polis datang ke rumah diorang untuk settle hal pergaduhan tu. And polis ni tak nasihat lagi Isabella, cakap kau jangan kurang ajar dekat mak bapak kau. Kalau kau kurang ajar, mak kau boleh halau kau daripada rumah
tu semua. So korang dapat bayangkan tak betapa beratnya kes pergaduhan diorang sampaikan polis pun boleh datang. Dan tak lama lepas tu, mak kandung dia ni juga telah panggil ayah kandung Isabella ni, iaitu Robert Guzman, untuk datang ke rumah diorang and nasihatkan anak diorang iaitu Isabella ni. And menurut Robert Guzman, sewaktu dia ni ditemu ramai oleh media, dia telah mengatakan bahawa beberapa jam sebelum kejadian pembunuhan tu, memang betul dia ada datang ke rumah mak Isabella ni, and dia datang untuk nasihatkan Isabella ni. Macam biasalah seorang bapa dengan anak kan, dia cakap, kau dah makin besar ni, kau jangan kurang ajar dengan mak bapak kau, ayah tiri kau tu pun kau kena hormat juga macam ayah sendiri semua. And dia kata sepanjang dia nasihatkan Isabella tu, dia rasa macam semuanya berjalan dengan lancar. Dia tak sangka pula lepas tu jadi lagi teruk kan. Jadi kes pembunuhan ni berlaku ketika pada pukul 10 malam. Pada masa tu Ryan Hoy ni telah telefon 911 untuk melaporkan bahawa Isabella ni sedang pukul isteri dia dekat dalam bilik air dalam keadaan pintu bilik air tu terkunci. And dia cakap time tu isteri dia baru balik daripada kerja, iaitu pada pukul 9.30 malam. Lepas dia balik kerja je, dia terus naik atas untuk pergi mandi. And time tu lah Isabella dalam diam telah ikut mak dia masuk ke dalam bilik air tu. And Ryan tak tersedar tentang pergaduhan tu masa dia tengah makan. Secara tiba-tiba dia dengar bunyi dentuman yang amat kuat dari tingkat atas tau. And at the same time dia ada dengar suara isteri dia panggil nama dia. Time tu lah Ryan terus lari naik ke tingkat atas untuk menuju ke bilik air tu. Bila Isabella nampak je Ryan ingin menuju ke bilik air tu, dia terus tutup pintu and kunci. And lagi buat Ryan takut adalah disebabkan secara tiba-tiba Ryan ada nampak darah mengalir daripada bawah pintu bilik air tu. Itulah Ryan dah rasa tak sedap hati. Dan tak lama kemudian, menurut Ryan, secara tiba-tiba Isabella telah keluar daripada bilik air tu dengan memegang sebilah pisau, and then terus turun ke bawah dan lari daripada rumah tersebut. And tak lama kemudian polis pun sampai. Dan time tu polis telah mengesahkan bahawa ibu Isabella telah meninggal dunia di tempat kejadian dalam keadaan badannya terbaring di sebelah kayu baseball. Dan time tu Isabella ni telah melarikan diri dan bersembunyi di toilet dekat mart ataupun macam supermarket kot berdekatan dengan rumah dia tau. And time tu dia telah meminjam toilet tersebut untuk membersihkan diri. And time tu ada salah seorang pekerja dekat mart tu nampak Isabella, and dia pelik lah kenapa Isabella ni dalam keadaan macam tak terurus, kusut masai tu semua. And at the same time buat dia rasa curiga sebab Isabella ni ada kesan darah tau dekat badan dia. And time tu bila pekerja tu tanya apa jadi dekat kau, and Isabella dia boleh jawab apa? Dia cakap dia baru lepas diperkosa guys. And selepas dia mereka-reka cerita yang dia ni telah diperkosa, Isabella telah meminta pekerja tersebut untuk jangan report dekat polis tentang keadaan dia. And bila pekerja tu offer diri untuk hantar Isabella balik ke rumah, Isabella telah menolak pelawaan tu lah. Hinggalah 16 jam selepas acara pemburuan untuk mencari Isabella ni, akhirnya polis telah menjumpai Isabella hasil daripada report daripada orang sekitar. Mungkin sebab diorang nampak yang Isabella ni seakan-akan macam mencurigakan ataupun nak melarikan diri ataupun sedang bersembunyi macam tu. Dan akhirnya Isabella Guzman telah ditangkap atas tuduhan pembunuhan. Dan ketika pembicaraan di mahkamah, Isabella ni telah membuatkan ramai para media dan juga orang awam rasa creepy tau dengan dia ni. Sebab every time bila Isabella ni pandang kamera, dia seakan-akan macam berinteraksi dengan kamera, and dia siap senyum lagi. And senyuman dia macam tak ada perasaan, macam rasa tak ada bersalah apa. Padahal dia ni sedang berdepan dengan hukuman atas tuduhan dia ni baru lepas bunuh mak sendiri tau. Dan kelakuan dia ni telah membuatkan ramai orang rasa creepy, rasa kecut perut, sebab diorang tak boleh brain macam mana seseorang gadis yang cantik, yang nampak very innocent secara luarannya, rupanya realitinya sangat berbeza.
Dan ketika upacara di mahkamah, pada mulanya dilaporkan bahawa Isabella Guzman ni telah menikam ibunya sebanyak 79 kali di daerah muka dan juga di daerah leher. Tetapi kesaksian pengadilan telah menunjukkan bahawa sebenar-benarnya dia telah menikam ibunya sebanyak 151 kali. Dan yang membuat kes ni begitu mendapat perhatian daripada orang ramai disebabkan semasa perbicaraan di mahkamah, Isabella telah didapati tidak bersalah dan tidak dipenjarakan. Hal ini disebabkan mereka telah menyatakan bahawa sebenarnya Isabella ni mengalami gangguan mental. Akibatnya Isabella ni telah dihantar ke hospital kerajaan iaitu Pueblo Psychiatry Hospital, Colorado untuk mendapatkan rawatan psikiatri. Dan berdasarkan maklumat daripada doktor yang telah merawat Isabella iaitu Dr. Richard Pounce, beliau telah menyatakan bahawa Isabella ni telah didiagnos menghidap paranoid schizophrenia. Paranoid schizophrenia ni bermaksud seseorang ni mengalami gangguan mental di mana dia ni suka berhalusinasi tau. Dan menurut doktor ini juga, Isabella ni selalu menatap ke ruang kosong ataupun selalu renung ke dinding, suka bercakap seorang-seorang walaupun di sekitar dia tak ada orang lain pun. Dan Isabella ni juga dikatakan selalu ketawa seorang-seorang, guys. Dan menurut doktor ni, Isabella ni telah berhalusinasi bahawa Yoon Min Hoi tadi tu bukanlah ibu kandung dia. Dia siap cakap bahawa ibu kandung dia adalah Sisila. Oh my god, Sisila tu siapa pula? Creepy gila. Dan menurut Isabella, dia yakin yang keputusan dia untuk membunuh ibu dia tadi adalah benar kerana bagi untuk menyelamatkan dunia. Dan daripada kejadian tragik ni lah berkemungkinan bahawa Isabella ni akan berada di hospital sakit jiwa seumur hidup dia. So sampai sini sajalah cerita mengenai Isabella Guzman ni. Sebenarnya I try korek macam-macam info, I dah buka macam-macam tapi tak banyak sangat info mengenai Isabella ni. Jadi sampai sini sajalah cerita berkenaan Isabella Guzman ni, di mana kadang-kadang kita tak tahu tau, nampak budak tu macam sihat, nampak dia baik, even dia cantik lagi, tapi tak sangka one day dia boleh menjadi seorang pembunuh yang sangat kejam. Mana dia boleh bunuh mak dia sendiri. Dia siap cakap lagi, dia bunuh mak dia demi untuk menyelamatkan dunia. So dari sini kita nampak yang sebenarnya dia ni memang tak sihat, and dia ni memang berhalusinasi, which is sangat bahaya tau. Sebab kadang-kadang kita tak tahu yang certain orang ni ada sakit macam tu. And dalam kes ni yang buat I rasa creepy is bila dia cakap mak kandung dia adalah Sisila. I macam, siapa Sisila ni? So selama ni dia berinteraksi dengan Sisila ke? Dah lah, doktor tu cakap dia suka cakap seorang-seorang, ketawa seorang-seorang kan. So sampai sini sajalah cerita I. Thank you so much kepada sesiapa yang dah tengok sampai habis. Jangan lupa tekan butang like, and jangan lupa tekan butang subscribe untuk siapa yang still belum subscribe, and jangan lupa tekan butang bell tu untuk on notification, so every time I upload video baru korang akan dapat notification. So thank you so much and see you again.